سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi kita rafa'kan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat iman, nikmat Islam, serta kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita ini, pengajian kita ini mendapat rahmat, mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita Hayatut Tabi'in. Hayatut Tabi'in, kisah tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang seterusnya, iaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ambo yakin ramai di kalangan pok-pok kita ni biasa dengar berkaitan dengan nama Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang hebat, ulama sufi yang hebat. Kenapa dia hebat? Kita akan baca kisah dia. Al-Hasan Al-Basri ini dia lahir pada tahun 626 Masihi. 626 Masihi, ketika mana zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia lahir pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah dia ni mak ayah dia ni, mak dan juga ayah dia. Mak dia ni seorang hamba. Mak dia ni bernama Khairah. Mak Hasan Al-Basri ni bernama Khairah. Mak dia ni adalah hamba kepada Ummu Salamah. Hamba kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia hidup dia ni adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada suatu hari hamba dia ni telah melahirkan seorang anak. Anak itulah yang diminta oleh Ummu Salamah untuk bawa dia ke rumah dia. Dalam satu riwayat yang lain, Hasanul Basri ni dia hidup ataupun dia lahir pada zaman Nabi masih hidup lagi. Ada satu riwayat kata dia lahir pada ketika mana zaman Sayyidina Umar. Ada dua pendapat. Cuma cerita hak ambo nak royak ni, iaitu bagaimana Ummu Salamah dia ambil daripada kecil lagi. Ummu Salamah ambil daripada kecil lagi anak hamba dia ni. Dia suka kepada anak tersebut. Dia suka kepada bayi tersebut. Maka dia minta Khairah bawa bayi dia ni
untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Maka Ummu Salamah ni sangat, orang panggil saya, sangat kasih kepada bayi tersebut. Siapalah dia tanya, anakmu ni mu letak nama gapo? Dia tanya, wahai Ummu Salamah, mu letak nama anakmu ni gapo? Maka Ummu Salamah kata, terpulang kepada kamulah, wahai Ummul Mukminin, nak letak nama gapo? Maka dia letaklah nama Al-Hasan. Jadi nama Hasan ini diletak oleh nama salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Salamah. Maka hiduplah dia di rumah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat dia hidup bersama-sama dengan Ummu Salamah, tapi bila Ummu Salamah ni keluar untuk bekerja, untuk mencari rezeki, bila anak dia ni menangis, maka dia telah susukan anak tersebut. Dia telah susukan bayi tersebut. Maka jadilah dia ibu susuan. Jadilah dia ibu susu kepada Hasan Al-Basri. Dahlah yang pertama, dia ni anak kepada hamba dia, dan dia ni adalah isteri Nabi. Yang kedua, Hasan ini pula adalah siapa? Anak susu kepada Ummu Salamah. Anak oyak sayangnya dia, cintanya dia kepada bayi tersebut, seolah-olah dia buat sebagaimana anak dia. Maka membesarlah Al-Hasan ini dalam suasana yang comel, suasana yang indah di rumah Ummu Salamah. Dan kita tahu rumah-rumah Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi ni, mereka berada berdekatan, dekat-dekat. Jadi Hasan ini dia boleh main rumah tu, rumah ni, rumah tu, rumah ni. Tu kelebihan Al-Hasan. Kelebihan Al-Hasan, dia boleh main dengan di rumah-rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa dia besar, ketika mana umur dia 14 tahun. Sebelum umur dia 14 tahun ini, disebut dia telah belajar dengan sahabat-sahabat Nabi. Dia telah belajar dengan sahabat-sahabat Nabi hak besar-besar. Dia belajar dengan sahabat-sahabat Nabi hak besar-besar. Siapalah umur dia 14 tahun. Bila umur dia 14 tahun, maka dia ikut ayah dia ni berpindah ke Basrah. Hasan ni dia lahir di Madinah. Dia lahir di Madinah. Maka 14 tahun, umur 14 tahun, maka ayah dia bawa dia berpindah ke Basrah. Sebab tu nama dia Hasan Al-Basri. Basri itu merujuk kepada negara Basrah. Nama dia Hasan. Dinisbahkan kepada Basrah kerana daripada kecil lagi ayah dia telah bawa dia ke Basrah. Maka dia duduk sana lah. Dia duduk sana. Dia membesar di sana. Dia hidup di sana. Dan dia telah menjadi rujukan oleh orang-orang yang berada di sana. Orang kenal dia. Sebab dia ni tabi'in. Sebab itulah pandangan yang lebih kuat bahawasanya dia ni orang panggil lahir ketika mana zaman Saidina Umar. Sebab itulah dia tabi'in. Sebab dia tak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hidup di Basrah
orang ambil ilmu dengan dia. Dia mengajar di satu masjid di Basrah, dia mengajar di sana, dia mengaji di sana. Orang pakai ambil pandangan dia, orang ambil ilmu yang ada kepada dia, dan dia juga disebut banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana banyak tak banyak dia 387 hadis. Dia meriwayatkan hadis, dia ambil daripada sahabat-sahabat Nabi hak besar-besar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dia ramai lagi lah, Jabir bin Abdullah. Ini riwayat hadis daripada siapa? Daripada Al-Hasanul Basri. Dia hiduplah di kota Basrah ini dengan orang hormat kepada dia, orang jadikan dia sebagai rujukan. Dia ni pula orang yang berjuru, orang yang warak, orang yang zuhud, orang yang tidak cintakan kepada dunia, orang yang tidak gilakan kepada dunia. Maka sepanjang dia berada di Basrah ni, banyaklah kisah-kisah yang menarik. Kisah-kisah yang menarik yang berlaku dalam hidup dia. Lebih-lebih lagi kisah tersebut apabila diceritakan dia berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Pemerintah yang zalim berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Maka Al-Hasanul Basri ni, walaupun dia zuhud, walaupun dia ni tak kecek banyak, walaupun dia ni tidak cintakan dunia, tetapi apabila dia melihat kemungkaran, dia berani menyatakan kebenaran. Dia tidak dia sore-sore, tapi dia qulil haqqa, dia bercakap benar. Dia bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal-afdal jihad mereka yang bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ini hal Al-Hasanul Basri. Walaupun dia zuhud, walaupun dia ni tak cara kepada dunia, dia ni warak, tapi apabila pemimpin zalim, maka dia akan bangkit untuk menyatakan kebenaran. Diceritakan salah satu daripada kisah dia, apabila seorang pemimpin yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, dia ni Islam lah, pemimpin Islam. Dia telah dilantik sebagai pemerintah Iraq. Jadi muda-muda gak Perdana Menteri Iraq lah. Perdana Menteri Iraq pada masa itu bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Dia ni suhulah melakukan kekejaman. Dia zalim, zalimnya, kejamnya di dalam pemerintah dia. Masa tu Al-Hasanul Basri sebagai rakyat dia. Maka pernah berlaku dalam pemerintahan dia, dia ni Al-Hajjaj ni telah bina satu bangunan yang besar. Dia bina bangunan yang sangat besar, bangunan yang pencakar langit lah kita lah ni. Maka dia panggil orang-orang kenamaan, dia panggil VIP, dia panggil rakyat-rakyat dia, mari untuk merasmikan, sama-sama merasmikan bangunan dia ni, supaya pakak-pakak doa, supaya pakak-pakak doa kebaikan untuk dia. Dia ni zalim, dia ni kejam. Dia buat satu bangunan yang tinggi, yang besar. Dia panggil rakyat-rakyat dia mari, dia panggil orang-orang VIP dia mari untuk sama-sama merasmikan dan doa selamat ke atas dia. Maka
Pakak-pakak mari belakang. Bila pakak-pakak mari belakang, pakak puji dah. Dengan bangunannya yang besar, orang ni puji, orang tu puji. Pakak royak belakang, comel dah juga sebagainya. Tapi tak sama dengan apa yang disebut, yang dilihat oleh Al-Hasanul Basri. Orang lain pakak puji, muka takut. Orang lain pakak puji, pakak tengok, pakak suka. Moga depan dia ni Perdana Menteri Iraq pada masa tu. Tapi Al-Hasanul Basri ni tidak lagu tu. Dia kata, kita pernah melihat bangunan yang telah dibina oleh orang yang paling jahat di atas dunia. Dia start dengan lagu tu dulu. Kita pernah melihat ada bangunan yang pernah dibina oleh orang yang paling keji, orang yang paling jahat di atas muka bumi. Iaitu siapa? Iaitu Fir'aun. Nak ayatnya Fir'aun ni, dia bina bangunan yang hebat lagi. Tak hebat guana, piramid. Sampai kali ni pun masih teguh berdiri. Tak rutuh-rutuh. Beribu-ribu tahun dah piramid ni. Tu zaman tak ada krem, zaman tak ada teknologi, tapi dia boleh bina dah orang panggil piramid. Piramid ni kubur Fir'aun dah. Kita duduk tepi batu dia tu sama tinggi dengan kita. Batu dia sebutir. Batu dia sebutir tu sama tinggi dengan kita. Bayarlah tinggi mana Fir'aun orang panggil piramid ni. Dia kata Fir'aun dulu telah bina bangunan lebih hebat daripada ni juga. Tapi dia ni orang jahat. Dia ni orang paling keji atas dunia. Allah Ta'ala laknat dia. Allah Ta'ala marah kepada dia. Mudah-mudahan Al-Hajjaj dia tahu bahawasanya penghuni langit amat marah kepada dia. Dan penghuni bumi sedang memperdayakan dia. Dia kata, mungkin ingat Al-Hajjaj, penghuni langit ni duk tengah marah kepadamu. Manakala rakyat-rakyatmu ni, penghuni-penghuni bumi ni duduk puji kamu, duduk puja kamu, duduk royak kebaikan kepada kamu. Maka hadirin-hadirin hok mari itu terdiam belakang. Terdiam belakang dengan kata-kata daripada Hasanul Basri. Sebab Hasan ini dia orang dihormati. Dia orang yang tidak mengarut. Orang yang bercakap apabila perlu. Orang warung, orang kenal kealiman dia, orang kenal ilmu dia. Maka ada di kalangan mereka kata, padai-padailah, cukuplah, demo ni bimbang. Takut Al-Hajjaj ambil tindakan ke atas Al-Hasanul Basri. Maka orang kata, padai-padailah, cukuplah. Maka sapalah berita kepada Al-Hajjaj. Malu dia. Dia kata, celaka popokmu ni kata. Ada penduduk Basrah duduk maruh kepada aku, duduk cerita aku, tapi tak ada sore habuk pun nak balas. Gapo Al-Hasanul Basri royak. Tak ada sore pun nak betul, nak balas, nak bela dengan gapo hak dia royak. Maka aku akan hidangkan dia darah. Aku akan hidangkan darah kepada dia. Akhir sekali Al-Hajjaj panggil pengawal-pengawal dia, pergi panggil Al-Hajjaj, mari jumpa dengan dia. Mari jumpa dengan dia. Maka dia minta pengawal tadi supaya mu panggil dia mari. Bila dia mari, mu kerak kepala dia dengan pedang. Ni zalim tak zalimnya Al-Hajjaj. Banyaklah cerita kezaliman Al-Hajjaj ni kita boleh baca dalam buku.
Antaranya dia berhadapan dengan Al-Hasanul Basri. Mungkin panggil dia. Bila mu panggil dia, mu kerak kepala dia. Mu kerak kepala dia. Maka pengawal tadi gilah. Dipanggil Al-Hasanul Basri. Mari ke istana. Jumpa dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bila Al-Hasanul Basri sapa, maka dia sapa tu, dia tahu dah moga orang zalim. Dia tahu dah kok mana-mana pun aku kena tindakan dah. Moga kenal dah siapa Al-Hajjaj ni, dia kenal dah siapa. Tapi dia mari dalam keadaan dia, muka dia tidak takut. Dia mari dalam keadaan yang dia tunjuk izzah dia. Tidak mari orang panggil kocet dok. Tidak mari dengan kenaling penakut dok. Dia mari dengan kemegahan dia. Dia mari dengan keizzahan dia. Bila dia mari dalam keadaan lagu tu, dia mulut dia sedang berdoa. Dia mari dalam keadaan mulut dia berdoa. Mulut dia ni duduk berdoa. Kebetulan pengawal situ tengok ada baca ada mulut duduk baca doa lah, mudah-mudah Al-Hajjaj baca doa. Bila siapa depan Yusuf atau depan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tiba-tiba Al-Hajjaj ni, kalau bahasa Kelantan gak dia panggil kia lah, jadi kia. Jadi kia. Jadi tak sumpah skala. Skala ni duk marah, nak bunuh lah, nak gapo lah, macam-macam. Bila Hajjaj duk depan dia, tiba-tiba dia kata, wahai Hasanul Basri, silakan kamu duduk sini. Minta tolong duduk. Tak ada dah hok nak kerak kepala gapo, tak ada dah. Dia kata, mari duduk sini. Ni tempatmu, mari duduk sini. Dia kata, mari duduk sini. Maka Al-Hajjaj pun duduk. Al-Hasanul Basri pun duduk. Bila duduk, Al-Hajjaj ni pun tanya masalah. Tanya bab hukum. Tanya hukum gotu. Tanya hukum goni. Tanya masalah tu. Tanya masalah ni. Maka Al-Hajjaj pun kata, gapo? Wahai Sa'id, dia panggil. Gelar dia. Wahai Hasan, wahai Sa'id, mu ni adalah pemimpin ulama. Mu ni bukan setakat pemimpin, bukan setakat ulama, tapi kamu ni memimpin di kalangan ulama-ulama. Keluar daripada mulut Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, hak nak marah kepada dia, hak nak bunuh dia. Maka tiba-tiba Al-Hajjaj ni minta pengawal dia bawa minyak atar, minyak angin, minyak wangi. Mu ambil minyak wangi ni, mu hadiahkan kepada Hasan. Pengawal pelik. Wano Hajjaj jadi lagu tu. Peliklah dengan bekir dia, dengan zalim dia, dengan macam-macam. Tapi bila Hajjaj masuk, kia. Siap berlaku semua, pengawal ni pun iringlah Al-Hasan Al-Basri keluar daripada istana. Dia pun kata, mu tahu dok, sebenarnya Hajjaj ni panggil mu mari ke istana, dia nak bunuh mu. Sebab mu ni duk tegur dia, marah kepada dia, cerita hak macam-macam lah, mu duk lawan dia, kemucaknya hak bangunan tu. Hajjaj Yusuf Al-Hasan Al-Basri kata, aku tahu, tapi aku tengok, aku perasan mulutmu ni duduk berdoa. Masuk istana, mulut kamu duduk berkumak kami, duduk kata gapo, duduk baca gapo. Pengawal tu tanya, mulutmu ni tak berhenti-berhenti, duduk royak gapo gak, duduk baca gapo gak. Maka Al-Hasan pun royak. Dia kata, sebenarnya aku ni berdoa. Aku masuk dalam istana ni, aku sedang berdoa kepada Allah. Gapo doa dia?
Ni kita boleh baca lah. Nak jumpa dengan orang zalim, kita boleh baca doa ni. Ini doa tabi'in. Dia kata, ya waliyu ni'mati wa malazi inda kurbati, ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia kata, wahai Tuhanku yang memberikan nikmat dan menjadikan tempat aku berlindung ketika menghadapi malapetaka. Ia berdoa, wahai Tuhanku yang beri nikmat kepada aku dan menjadi tempat aku berlindung ketika mana berlakunya malapetaka, jadikanlah kejahatannya menjadilah jahatnya orang panggil Al-Hajjaj ini sejuk dan juga selamat untuk aku, sebagaimana engkau jadikan api itu sejuk dan juga selamat ke atas Nabi Ibrahim. Tu doa dia. Dia baca tak berhenti-berhenti dengan keyakinan dia, dengan amalan dia, dengan waraknya, dengan dia ni orang alim. Allah Ta'ala makbul doa dia. Ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ni nak jumpa dengan orang-orang jahat, nak jumpa dengan orang-orang yang khianat ni, orang mari kau bergapo, boleh baca lah. Ni doa tabi'in. Tabi'in pula Al-Hasan Al-Basri, orang hebat. Jadi boleh baca lah, buat amalan. Tak apa, tak mari daripada Nabi pun, tak mari daripada sahabat pun, tak apa. Tapi mari daripada tabi'in, doa-doa orang alim. Inilah doa yang aku baca. Menyebabkan Hajjaj, hak zalim, hak kejam tadi, bila jumpa dengan aku, doa yang aku baca ni, dia jadi kiam. Dia jadi lemah. Dia jadi juru. Siapa hadiah minyak atar kepada aku. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Hasan Al-Basri. Alhamdulillah, umur dia panjang. Umur dia panjang. Dia hidup ketika mana dia hidup selama 80 tahun. Umur dia 80 tahun. Sepanjang umur dia 80 tahun itu, dia banyak memberikan ilmu, banyak memberikan pedoman, banyak memberikan kata-kata hikmah. Banyaklah. Kalau kita tengok dalam internet, banyak kata-kata berkenaan dengan orang panggil, berkenaan dengan supaya zuhud dengan dunia, tidak cintakan dunia, tidak galik dengan dunia. Banyak kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri apabila sahabat, apabila orang-orang mai jumpa dengan dia, apabila orang Basrah mai jumpa dengan dia, maka pada suatu hari Allah Ta'ala telah matikan dia. Allah Ta'ala matikan dia ni, semua rakyat-rakyat di Basrah semaya jenazah dia. Dia mati pada hari Jumaat. Dia mati pada hari Jumaat, dan solat jenazah dia tu disembahyangkan selepas semaya Jumaat. Selepas semaya Jumaat, semaya jenazah dia, maka rakyat-rakyat Basrah ni bawa jenazah dia ni ke kubur. Kubur ni lain, masjid ni lain. Diceritakan ketika mana semaya asar ni, tak ada orang semaya jemaah di semaya, tak ada orang semaya jemaah asar di masjid dia pada masa tu, kerana masih lagi berada di kubur. Orang tak tinggal. Seramai-ramai orang di Basrah ni, tak ada seorang pun mari ke masjid untuk semaya jemaah di masjid. Sebab apa? Sebab ramai rakyat-rakyat Basrah, orang-orang Basrah duduk kubur.
Duduk orang panggil duduk semaya sana, duduk tak kira lah buat gapo sana, siapa renggih masjid. No ayat yang ramanya orang Basrah ni, orang panggil mengiringi jenazah dia, siapalah masjid tu tak penuh lagi lah. Tak ada orang tak semaya jemaah ni tak penuh. Semaya jemaah semua. Tapi sekali saja semaya jemaah tidak didirikan dalam masjid tu sebab apa? Sebab ramanya orang-orang Basrah mengiringi jenazah Al-Hasan Al-Basri ke kubur. Sebab apa? Sebab dia ni orang warak. Sebab dia ni orang juru. Sebab ni dia orang alim. Kalau tempat kita di Kelantan kak, almarhum Tok Guru ni Aziz lah. Berapa kilometer jalan kaki. Nak boleh siapa kau majik pulang Melaka ni, kalau kita ingat dulu kak, berjalan kaki tu kak, tak berserah lah, jauhnya. Moga ramai orang. Kelik tu kak, Allah jauhnya. Moga tak ada orang. Nak pergi tu kak, tak berasa. Moga orang ramai. Pakak pergi belakang. Bila kelik tu, Allah jauhnya. Parking, ambo parking kereta di JPJ tu. Ingat lagi parking kereta di JPJ, nak siapa ke masjid pulang Melaka tu kira lah jalan jauh mana. Nak ayak ramai tak ramainya orang. Apabila ulama ni mati, siapa tak perlu jalan. Bakal orang panggil musuh tu kat jalan atas orang. Sebab orang yang terlalu ramai. Sebab apa? Sebab hak mati ni bukan calon-calon orang, tapi hak mati ni adalah ulama. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Matinya ulama ini adalah satu tanda-tanda berlakunya kiamat. Matinya ulama adalah salah satu daripada tanda akan berlakunya kiamat. Kerana bila matinya ulama, maka manusia akan berada dalam kesesatan. Manusia berada dalam kebingungan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Rawahu Muslim. Nabi bersabda yang bermaksud bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus daripada manusia. Allah Ta'ala tak cabut ilmu ni sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu agama itu dengan mematikan para ulama. Ilmu tu akan mati. Bila matinya ulama, Allah Ta'ala tak akan cabut ilmu daripada dada manusia. Dia cabut lagu tu. Sebagaimana kita cabut rupuk, kau cabut gapodak, maka ilmu ni akan cabut. Allah Ta'ala akan tarik ilmu ni, iaitu apabila matinya ulama. Bila matinya ulama, maka orang ramai akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpin dia. Bila ulama ni tak ada, bila ulama ni mati, maka ittakhazan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan memilih pemimpin yang juhalan, pemimpin yang jahil. Maka apabila pemimpin yang jahil ini dilantik oleh manusia, fasu'ilu, maka dia akan ditanya. Dia akan ditanya soalan, dia akan bercakap berkaitan dengan agama, dia akan bercakap dengan tafsir Quran. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia akan royak benda-benda yang mengarut. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan royak benda-benda yang mengarut. Fadallu,
Allah Nabi kata fadallu, maka dia ni sesak. Mereka hok dengar tu akan jadi sesak. Wa adallu, dan dia akan menyesatkan orang lain. Bila pemimpin yang jahil ini dilantik menjadi pemimpin, dia akan bercakap berkaitan dengan agama bagi hak tak betul, bagi hak mengarut, bagi hak tak masuk akal, bagi yang tidak disebut oleh ulama. Maka fadallu wa adallu, maka dia telah menyesatkan orang, dan dia telah menyesatkan diri dia sendiri. Sebab itulah kita kena beringat, apabila kita nak bercakap berkenaan dengan agama, nak bercakap dengan agama, bercakap berkaitan dengan agama ni, dia kena Allah daripada ahli dia. Dia kena daripada ahli dia, ulama. Kalau pemimpin yang jahil, dia tidak boleh kecek berkenaan dengan agama, maka jadi masalah. Sebagai contoh, apabila pemimpin yang jahil, apabila dia kecek, dia akan royak. Ashabul Kahfi ni agama dia Kristian. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni adalah Kristian. Sebab apa? Sebab bighairi ilmin. Dia kecek bukan benda, bukan tidak ada ilmu agama. Apabila pemimpin dia kecek bukan dengan ilmu dia, maka fadallu wa adallu. Dia royak pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni adalah agama dia Kristian. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dengan jelas di dalam Al-Quran, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini mereka beriman kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dengan jelas mereka ini beriman kepada Allah, dan mereka, Allah Ta'ala tambahkan mereka ini petunjuk. Jelas Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini mereka beriman kepada Allah. Faqalu rabbana rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi alihan laqad qulna idzan syatata. Allah Ta'ala sebut lagi dalam suratul Kahfi, mereka mengatakan bahawasanya Tuhan mereka ini menciptakan bumi dan juga langit, dan mereka tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dia royak Ashabul Kahfi ni Kristian. Mari ikut mana tafsir dia? Mari ikut mana tafsir dia? Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala fil Qur'anil Karimi bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar atau kama qala. Siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran, siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan palotok dia, dengan palotok dia ni, ulama-ulama kata guna, tidak merujuk kata-kata ulama, tidak mengambil pendapat-pendapat ulama, tidak mengira pendapat-pendapat ulama yang muktabar, dia guna palotok dia, maka falyatabawa, maka dia telah menempuh maq'adahu, tempat dia, minan nar, dalam neraka. Wal iyadza billah. Sebab itulah tafsir Al-Quran ini dia tak boleh tafsir kosi-kodeh. Dia kena merujuk kepada ulama-ulama tafsir. Sebagai contoh, Ibnu Kasir ke, Imam Tabari ke, siapa-siapa yang muktabar dalam ilmu tafsir, kena rujuk ulama-ulama tafsir yang muktabar. Dia tak boleh guna palotok dia. Kalau dia guna palotok dia bertembung dengan kaedah-kaedah agama, dengan pendapat-pendapat ulama-ulama tafsir, falyatabawa maq'adahu minan nar wal iyadza billahi min zalik. Poinnya nak royak, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa adallu. Inilah orang panggil bala
apabila matinya ramai ulama, maka dilantiknya pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang tak tahu sekarang. Maka bila nak bercakap tentang agama, maka dia akan marah. Ustaz Jafri ni selebriti lah, baru dia Ustaz Jafri Mahmud, tak silap ambo, semua dia buat live TikTok. Dia royak berkenaan dengan hukum orang Islam sambut orang panggil Christmas, hukum orang sebut ataupun wish kepada orang bukan Islam Merry Christmas. Apa hukum dia? Royaklah pandangan ulama. Dia royak. Ada ulama kata haram, ada ulama kata haruh. Haruh ni pula ada syarat-syarat dia lah. Tapi mazhab kita agak haram lah mazhab kita. Hak tak ada kaitan gapo, sebab Christmas ni adalah perayaan agama. Bila dia royak tidak hukum berkenaan haram, royak Merry Christmas ni, orang kecil dia. Orang marah ke dia. Hak marah ke dia ni, orang hak Islam pun ada, orang bukan Islam pun ada. Siapa dia kata, salah gapo saya? Saya menyatakan hukum dalam agama. Kenapa awak kecil saya? Kenapa awak marah kepada saya? Kerana pandangan hak saya royak tu pandangan ulama-ulama, bukan pandangan saya. Nak royaknya dunia pada hari ni, kalau kita kecek benda yang benar, orang marah kita. Tak kena ustaz royak lagu ni. Tak kena ke mana hukumnya lagu tu? Dalam mazhab kita royak kepada orang bukan orang Kristian, kita kata Merry Christmas. Tak ada sebab gapo-gapo. Nyanyi balik kita. Lainlah kalau kita ni pemimpin. Kalau pemimpin tu lain. Kalau kita ni orang kampung, tiba-tiba kita jumpa dengan orang Cina, Merry Christmas. Sebab tu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, tak ada Merry Christmas, tak ada. Sebab itu perayaan agama. Tak ada wakil rakyat kita ko siapa ko buat banner Merry Christmas kepada orang bukan Islam, tak ada. Kerana itu perayaan agama. Tapi tahun baru Cina ada. Kerana itu adalah orang panggil perayaan adat. Sebab itulah Tok Guru, almarhum Tok Guru, apabila Tok Sami Buddha panggil dia pergi ke kuih, dia tanya, panggil ambo ni untuk ambo hadir perayaan orang panggil upacara keagamaan ke kebudayaan. Kalau budaya ambo pergi, kalau perayaan ambo tak pergi. Ni orang panggil peranan, orang panggil prinsip kita. Kalau bak agama aku tak boleh join, tapi kalau bak orang panggil adat aku boleh join. Sebab tu dalam bab ni kita kena jelas. Sebab itulah kena beringat, apabila matinya ulama, maka bala besar akan dihadapi oleh rakyat, oleh manusia. Apatah lagi apabila dilantiknya pemimpin-pemimpin yang zalim. Wal'iyadza billahi min zalik. Sebab itulah Al-Hasanul Basri bila dia mati, orang pakak gi ziarah dia, pakak gi mengiringi dia. Siapa tak ada orang nak semaya, tak dah kelik semaya ke masjid kerana duduk semaya sana. Ramai tak ramanya, kerana mati dia membawa bala. Mati dia adalah satu orang panggil perkara yang menyedihkan. Bala tu perkara yang menyedihkan dalam hidup manusia. Mudah-mudahan kita semua ni Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala pera kita daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang memberi orang panggil fatwa yang mengarut, yang bercakap perkara-perkara agama yang tidak sepatutnya. Aqulu qali hadza
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.